Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera abangku yang tersayang, yang ku sayangi. Okey, tak lama lagi kita akan menjelang Syawal tiba betul ke ayat aku ni? Okey, tak lama lagi Syawal akan menjelang tiba. Semoga amal ibadah yang kita usahakan di sepanjang bulan Ramadan ni dapat diterima, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bukannya baik sangat, tapi kita berusaha untuk jadi baik, kan? Right. Okay, so ini special. Jadi kita Epiphone semi holo ES339. Okay, saya pun terlupa pula nak Google kan dia punya spek dia ni, dia punya kayu apa semua kan. Tapi tak apa, nanti boleh Google sendirilah. Major works gitar ni adalah refret nickel. Nickel ni saya pakai fret daripada Japan. Fret Japan yang saya pasang ni dia punya size adalah 2.8 mm, besar sikit daripada fret yang asal. Kalau tak silap saya 2.7 something kan, dekat-dekat 2.8 juga. Jadi sepanjang proses pembuatan dan pembikinan refret, lepas tu feel permainan, saya rasa fret Japan ni adalah fret nickel yang terbaik yang pernah saya pakai kan, daripada brand-brand yang tersohor sebelum ni kan. Saya rasa ini boleh harap lah kan. Saya nak leveling dia pun susah kan, nak leveling dia susah. Lepas tu feel nak pasang dia tu ada macam buat stainless steel. Dia punya feel dia tu, dia punya keras dia tu kan. Lepas tu dia licin. Dia punya licin tu yang tak tahan tu bang kan. Dia punya licin tu kan. Jadi untuk gitar-gitar macam ni, okey, dia gitar macam ni, dia set neck macam ni kan. Dia set neck macam ni. Dia tak ada bolt on kan. Untuk gitar-gitar macam ni, dia punya bahaya dia satu je. Dia punya bahaya dia bila kita nak refret dekat fretboard ni kan. Kita nak refret tu, dia punya bahaya dia bila kita nak bevel, kita nak bevelkan fret end dekat tepi ni kan. Fretboard ni tak boleh buka kan. Kalau boleh buka tu selamat lah. So bila kita nak buat tu, memang kena 200% precaution lah. Sebab kalau sedikit kesilapan, dia akan merosakkan body dekat sini. Dia akan merosakkan kat sini, leka. Lepas tu gitar ni dia ada binder. Binder tu ada leka. Jadi bila kita nak gosok fretboard tu, dia kena ada had. Dia tak boleh limit main gosok. Dia tak boleh. Sebab dia tepi ni dia ada leka kan. Once leka kat tepi ni dia dah rosak, dia akan terkopik nanti. Nanti lama-lama dia akan terkopik, lama-lama melarat kan. So kita tak nak benda tu berlaku. Jadi masa sepanjang proses gitar ni memang saya buat slow kan. Very slow masa saya nak gosok tu kan. Sebab saya tak nak over limit langgar dia punya leka. Boleh touch up, tak ada masalah nak touch up, nak bubur leka balik ke apa. Tapi dia menambahkan kerja kan. So lebih baik saya ambil pendekatan untuk susah dulu dan senang kemudian. Maknanya saya susah dulu tu, saya buat benda ni slow tanpa merosakkan leka yang asal. Alhamdulillah kerja ni selesai dengan originality leka kan. Original leka masih ada. Alhamdulillah lah, tak ada apa yang nak dirisau lah tu solo lagu apa tadi tu? Yang tahu tu tahulah Alright. So gitar ni semi holo ni dia ada lubang dekat sini. Memang dia ada lubang kan. Lubang ni so kita boleh obtain tone akustik tu kan. Dia masuk dalam pickup ni, so kita dapat tone akustik tu sedap sikit. Dia bunyi dia natural kan. Maknanya kita dapat sound holo tu, sound macam gitar tong kan. Sound macam gitar tong tu dia ada body sound tu bunyi natural, bunyi akustik tu kita nak. So kalau macam kita main neck pickup tu bunyi dia natural kan. Kalau main jazzy ke memang sedap lah pakai gitar macam ni kan. Tiba-tiba pula main jazz. kan aku kena reti pun main jazz ni. So kawan-kawan yang main jazz tu memang saya salute lah memang saya respect lah. Susah bang main jazz ni.
Okey, sebagaimana gerak kerja yang wajib untuk setup gitar, re-intonation adalah perkara yang kita tak boleh ambil ringan kan. Memang kena buat re-intonation. Jadi macam gitar ni, dia punya saddle dia saya dah tarik ke belakang semua sebab saya cek kedudukan saddle yang asal tu. Bila saya tekan, dia punya note semua sharp. Bila kita tarik ke belakang tu, yang sharp tu dia akan neutral balik. Kan. So dia jadi macam ni. Note dia daripada bawah ni sampai atas sama je bunyi dia kan. Yang tadi tu bahagian bass side. So yang bahagian treble side dia bunyi dia macam ni. Kan. Okey, yang ni. Itulah bunyi gitar yang dah dibuat re-intonation. Okey, cuba sahabat-sahabat cek dekat gitar masing-masing, dapat tak bunyi konsisten macam tu kan. So kalau macam dapat bunyi konsisten tu, alhamdulillah okey, maknanya intonation tu okey. Jadi bila kita cek-cek tu tak ada dapat bunyi yang sekata kan, at least 98%, 99% kan. 1% tu kita tolerate kan. So yang tu okey lah kalau dapat. Kalau bunyi gigil tu maknanya dia tak achieve. Dia 95% dia dah bunyi dah. Sebab lain intonation tu tak betul adalah uneven frets. Maknanya fret tu ada tinggi rendah kan. So yang rendah yang sama rata tu kita tekan, note dia okey, sama kan. Tapi kalau kita tekan tapi kalau fret tu rendah, tinggi, rendah kan. Rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Jadi bila kita tekan yang rendah tu dia okey. Bila fret yang tinggi tu kita tekan, dia sharp sikit. Bila yang rendah tu dia low sikit. Dia tak konsisten. Fret leveling pun dia mainkan peranan untuk re-intonation. Okey, so kita dengar dia punya tone neck pickup. So oleh kerana gitar ni dia pakai pickup humbucker, so kita try bunyi palm mute kan. Okey lah kan, sebab dia ada humbucker. Cuma dia punya untuk gitar-gitar macam ni, dia punya tone bite tu tumpul sikit. Dia tak garang sangat kan. Okay, so antara lainnya truss rod. Truss rod pun saya dah adjust, maknanya saya dah dapat neck relief sikit. String action untuk gitar ni adalah 1mm. Untuk 1mm, so kita dapat yang macam ni kan. Just nice bila kita pegang tu okey kan, sedap kan. Macam dia punya fret end ni, okey, fret end ni saya tanam dalam kayu sebab dia ada binder, dia jenis bound fretboard kan. So bound fretboard ni dia kena buat macam ni lah. Dia tak boleh nampak besi sebab dia ada binder kan. So macam yang saya cakap tadi, yang 14 ini yang susah ni kan, sebab 14 ini tu dia dekat dengan body. So kita kena take precaution 200% supaya tak merosakkan body kan. So maknanya kita kena buat, nak bevel tu slow je kan. Dia tak boleh gopoh-gopoh. Macam bila kita rasa dengan tangan kita macam ni kan, kita tak ada rasa sangat besi tu. Kita tak ada rasa sangat, just nice je kan. Maknanya kita nak shading ke pun sedap lah kan.
Okey, saya berhenti sampai sini je dulu untuk episod kali ni. Saya harapkan sedikit sebanyak info yang saya bagi tu bermanfaat buat semua. Saya ingin mengambil kesempatan pada episod kali ni untuk mengucapkan selamat Hari Raya PKP 2021. Ada kan. So apa yang kita nak buat kan? So kita akul je lah pada takdir. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin sekiranya ada tersalah silap kan, terkasar bahasa. So harap dimaafkan. Okey, untuk cover lagu hari ni saya hentam je lah kan. Kan saya hentam je lah lagu ni kan. So segala salah silap dalam lagu ni saya minta maaf lah sebab saya recording tu last minute and rushing, dan saya ni bukan seorang pemain gitar yang bagus. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya undur diri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. What my